Assalamualaikum. Hai, nama saya Yana. Saya daripada Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Jom bawa buku kehamilan di Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Tahukah anda Poliklinik Anur ada menyediakan perkhidmatan ONG oleh doktor wanita kami. Di Poliklinik Anur, kami ada menyediakan perkhidmatan 1. Vaksin HPV untuk wanita. 2. Kita ada culture and sensitivity dan pap smear. 3. Kita ada family planning. 4. Kita ada rawatan kesuburan. Terakhir, kita ada scan antenatal dan gynecology. Semua harga perkhidmatan yang saya sebut tadi sangat berpatutan. Untuk berjumpa dengan doktor wanita kami, anda perlu hadir pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu bermula jam 5 petang hingga 11 malam. Tapi waktu PKP kita cuma buka sampai 10 malam saja. Jangan lupa datang awal. Jangan lepaskan peluang ini. Sila hubungi kami di Bye. Assalamualaikum. Hai, nama saya Yana. Saya daripada Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Jom bawa buku kehamilan di Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Tahukah anda Poliklinik Anur ada menyediakan perkhidmatan ONG oleh doktor wanita kami. Di Poliklinik Anur, kami ada menyediakan perkhidmatan 1. Vaksin HPV untuk wanita. 2. Kita ada culture and sensitivity dan pap smear. 3. Kita ada family planning. 4. Kita ada rawatan kesuburan. Terakhir, kita ada scan antenatal dan gynecology. Semua harga perkhidmatan yang saya sebut tadi sangat berpatutan. Untuk berjumpa dengan doktor wanita kami, anda perlu hadir pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu bermula jam 5 petang hingga 11 malam. Tapi waktu PKP kita cuma buka sampai 10 malam saja. Jangan lupa datang awal. Jangan lepaskan peluang ini. Sila hubungi kami di Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua hadirin dan juga pengunjung dan mungkin penonton yang berada di rumah maupun yang berada di Poliklinik An-Nur. Dan alhamdulillah bersyukur kepada ilahi kerana pada hari ini, pada malam ini kita bersama di bulan Ramadan, kita dapat berkumpul dan kita dapat menonton dan mengisi masa untuk kita mengisi ruang untuk menonton sebuah webinar yang bertajuk tentang fik perubatan semasa. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mulailah jika saya memperkenalkan dahulu siapa penceramah kita pada hari ini, iaitu Ustaz Fawaz. Ustaz Fawaz yang beliau merupakan beliau lahir di Al-Ustah Kedah dan telah mendapat ijazah sarjana Buddha Syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar, Mesir, dan beliau juga telah mendapat ijazah ilmiah untuk menyampaikan kitab-kitab fiqh. Dan apa capaian beliau? Capaian beliau ialah mendapat sijil kemahiran fatwa Darul Ifta Mesir dan merupakan panel pakar akidah di Jabatan Agama Perak dan merupakan panel penggubal silibus kitab Thuras, dan juga beliau aktif menyampaikan ceramah di TV dan radio dan juga merupakan kolumnis majalah Solusi dan Al-Ustad. Dan juga sekarang ini Ustaz Fawaz memegang jawatan sebagai konsultan syariah Telaga Biru Sdn Bhd, betul? 10 tahunnya, lama, maaf. Dan saya juga diberitahu merupakan Duta Global Peace Mission Malaysia, GPM. Oh, dah tak ada dah? Okey, tak apa. Itu sejarah. Daripada sejarah Ustaz Fawaz. Sihat Ustaz? Okey, jadi pada hari ini Ustaz, kita melihat sekarang ni kita maklum ada juga beberapa masyarakat yang telah mengetahui, lebih maklum tentang fik perubatan. Tetapi bila katakan dengan perubatan sains bukannya satu perkara ataupun satu buatan yang tetap, dia sentiasa berubah-ubah. Jadi mungkin di situ fiknya juga akan berubah ataupun sebaliknya. Jadi ada juga masyarakat yang kurang tahu dan tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan fik perubatan ni. Jadi mungkin sedikit Ustaz Fawaz boleh menceritakan sedikit pengenalan ataupun apa yang dimaksudkan fik perubatan ni. Tafadhal mashkurah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara moderator, seterusnya kepada follower kita di FB ya. FB Surah Poliklinik ya. Poliklinik An-Nur. Okey, sebenarnya fiqh perubatan ini ia merupakan cabang takhasus fiqh yang sangat penting di zaman era takhasus ataupun zaman kepakaran, zaman ilmu ni berpecah-pecah menjadi ilmu yang lebih mendalam. Kita ada banyak fiqh wanita, fiqh aqliyat, fiqh perubatan untuk memudahkan masyarakat faham. Setiap sektor, setiap industri dia ada fiqhnya dan ia satu benda yang sangat penting terutamanya mereka yang secara langsung yang terlibat dalam industri perubatan. Kerana tidak mungkin perubatan itu boleh berjalan elok melainkan dia syariah compliant. Kita dapati di sana sebahagian klinik swasta yang tidak patuh syariah, mereka yang kadang-kadang melanggar etika syariah, sama ada sudut ahkam ataupun etik. Kerana mereka merasakan fiqh ini mungkin tidak membantu perjalanan perubatan ataupun tidak ada kaitan langsung dengan fiqh. So ini di antara benda yang perlu ditajdidkan. Saya suka menggunakan kalimah tajdid dalam semua bidang, tak kira fiqh, perubatan, perlu kita berhajat kepada satu tajdid. Perubatan mungkin nampak lesu, perlu kepada perubatan yang hebat organisasinya, hebat pemikirannya. Bukan setakat rawatan tetapi cara berfikir, cara berbincang, cara menyelesaikan masalah perlu kepada tajdid. Sebab sains ini dia adalah dia ada yang qat'i sains ini. Sains qat'i. Semua ilmu dia ada qat'i dia ada zanni dia. Walaupun kebanyakan sains itu dia adalah zanniyat, makna dia berhajat kepada kajian, demi kajian, tetapi dia ada thawabit dia. Semua ilmu begitu, dia ada fundamental dan dia ada dia punya furu' ataupun wasilah dia. Tapi secara prinsipnya, fundamental dia mestilah menjaga nyawa, tidak membunuh orang. Itu prinsip-prinsip sains yang tidak boleh kita meremehkan isu tersebut. Tidak boleh kalau ilmu perubatan digunakan untuk merosakkan manusia seperti dahulu perbincangan genetik engineering, bagaimana sebahagian daripada penggunaan tersebut ingin merosakkan tabiat manusia. Tapi kalau digunakan genetik engineering itu untuk rawatan kecacatan pada tubuh manusia, itu ahlan wa sahlan. Begitu dengan klon. Bagaimana perkembangan klon tidak begitu sihat sehingga semua negara maju mengharamkan pekajian terhadap klon. So perubatan sangat berhajat kepada tajdid dari sudut pemikiran mereka yang mengamalkan perubatan, segi etika. Saya beri contoh hospital kerajaan saja, perlu ada tajdid yang cukup banyak. Dari segi persembahan dia, hospital itu perlu diperbaharui, dari sudut sambutan reception dia, dari sudut layanan dia. Betul, kita tidak boleh nak dia kerja apa pun orang yang terlibat akan penat. Tapi kepenatan itu tak boleh dijadikan sebagai kita ni jadi muram. Kita tak mau hospital tu nampak pun dah macam bilik mayat dah. Makna dia kalau kita pergi hospital swasta sangat apa dia bagus. Dari segi persembahannya, warnanya, biliknya pun mempunyai warna-warna yang menarik. Dan itu di antara yang dikatakan tajdid, cara pentadbiran yang pengurusannya yang kita tidak boleh konservatif dalam dunia ni. Dia ada konservatif, ada inovatif. Saya pergi mana hospital, saya katakan pada Kementerian pada Kesihatan berhajat kepada tajdid. Tak boleh kata orang dulu boleh sampai doktor banyak pun keluar daripada hospital kerajaan. Tekanan dan sebagainya. Kalau kita masih dengan mentaliti yang lama ini, tidak ada perubahan sistem, masih kata orang dulu boleh buat, memang tak boleh buat apa. Dalam ilmu agama macam tu juga. Kalau kita kata, tak apa kita ikut yang lama. Akhirnya, fiqh itu akan menjadi lesu. Kalau orang membicarakan tentang sistem pemparitan, sistem fiqh pembangunan, development. Sebenarnya kita nak buat macam sistem perumahan fiqh, sistem pembandaran, di segi hak penggunaan, hak perkongsian. Mesti fiqh tu dia upgrade. Jadi apatah lagi dalam fiqh perubatan mesti di-upgradekan lagi untuk dia fiqh ni dia trigger kepada doktor dia mampu untuk menyumbang, lebih banyak menyumbang dan research. Ini cuba kita tengok kita punya vaksin saja, kita tak mampu, umat Islam tak mampu nak mencipta walaupun satu vaksin.
vaksin ini dikemukakan oleh 54, makna dia syarikat mengemukakan 54 jenis vaksin yang dicadangkan ataupun yang diproposkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, dan diterima 4. Makna daripada 54 tak salah satu sampai tinggal 4 je. Makna dia orang lain hantar. Tapi kita tak kedengaran orang Malaysia hantar. Kita bayar duit lah. Menunjukkan ini kelemahan sistem yang perlu ada perubahan. Makna kita tidak mahu hanya kita tidak ada saintis di sana, kita hanya dalam bentuk menganalisa tapi tidak ada orang yang mencipta. Dan akhir kita habis dekat 3 bilion. Tidak mengapa jumlah seperti itu. Israel belanja lagi banyak. Israel telah membelanjakan kadar yang sangat tinggi sehingga dapat 70% rakyat mereka dah kena vaksin. Saya pun insyaAllah esok saya disuntik di UKM pukul 3 petang. Tapi dia yang nama apa AstraZeneca. Harap tak mati kot doktor sini ya. Kalau saya mati jadi hantu, aku cekek orang tu. Tapi ada saya beranikan diri. Banyak orang tak pergi sapi ni. Banyak ni yang di Vietnam pun kata mati. Kan? Tapi kita kena ikhtiar lah. Dalam buku saya terbaru pun Manhaj Tajdid. Tajuk yang pertama adalah ikhtiar. Manhaj Tajdid. Manhaj Tajdid. Yang pertama ikhtiar dan tawakal. Tawakal. Takut pun ada juga. Sebab banyak orang kata. Tapi saya kira tak apalah. Takkan doktor nak bunuh saya kan. Tapi kerajaan berjaminan kalau mati dapat 500,000. Tapi tu tak dapat tu tuntut nanti di akhirat. Jadi fiqh perubatan sebenarnya masyarakat masih jauh lagi. Saya masih teringat saya dipanggil di Negeri Sembilan. Dia pergi saya berumur. Sebab saya tulis buku medik tu. Saya pun pergi lah. Ramai. Seminar fiqh perubatan. Kita pun seronok lah. Sebab jumlahnya ramai masyarakat Negeri Sembilan ni Negeri Sembilan ni dia masyarakat masih sebagainya konservatif. Masuk masih beramal dengan bomo, sihir. Dia sihir yang harga RM36, 60 sen apa-apa. Jadi sihir dia panggil sihir santau. Masih ada di negeri. Saya makan lagi lah. Kuat. Dia peringat saya ni pengamal perubatan bomo ni. Sebab saya trafik perubatan tu. Jadi saya pergi lah. Semua soalan berkenaan dengan sihir. Saya di Azhar sepanjang 10 tahun tak pernah belajar satu pun ilmu sihir. Itu contoh soalan yang diberikan. Macam mana kalau orang kena santau, apa alamat santau? Saya bohong lah. Sebab Al-Azhar tidak menganggap ilmu rawatan sihir itu sebagai ilmu. Dia hanyalah orang kata satu kurniaan Allah Ta'ala. Siapa yang Tuhan bagi dia boleh rawat, dia rawat lah. Tapi dia tidak ada satu mekanisme sistem ilmu yang macam mana kita nak rawat sihir. Sebab dia tidak ada satu neraca timbangan. Jadi itu makna siapa yang Allah Ta'ala bagi dia kekuatan, dalaman, kemudian doa dia mustajab, dia boleh jadilah. Tapi saya tak tahu apa. Sihir ni pun dia merupakan satu sihir pun kita pun tak tahu hakikat dia apa dia. Dia boleh membunuh ke ataupun adakah itu sihir ni hanya dalam bentuk was-was saja. Kesannya semua adalah fizikal. Dia bagi was-was kita tak makan apa. Akhirnya dia trigger kepada penyakit-penyakit fizikal juga. Dan dia bercampur dengan penyakit mental sebenarnya. Sebagian orang menyangka penyakit mental itu adalah sihir. Banyak. Kalau saya cerita ni 3 pagi tak habis. Sebab saya banyak terlibat dalam perubatan. Bukan perubatan bomo lah. Maknanya kita join doktor sakit mental. Sampai doktor sakit mental pun sakit mental. Sebab orang tak percaya dia tu sakit mental, dia pun lari doktor tu pun mental juga. Dah betul. Tapi ada yang menyatakan orang yang ada penyakit mental ni menandakan dia ni kurang imannya. Itu di antara asbab dia. Maksud dia iman dia ada tapi kelemahan iman tu berlaku. Tapi dia bukanlah dia asbab hakiki lah. Boleh jadi. Sebab kajian menunjukkan orang iman yang kuat tak akan ditipu penyakit mental. Makna dia ada satu problem pada kefahaman dia, iaitu dia menjadikan dunia itu besar. Semua orang yang menjadikan dunia itu besar, dia akan jadi masalah mental. Termasuk saya sekali. Kalau kita jadikan dunia itu besar, kita akan jadi tekanan jiwa. So dia kena rendahkan dunia itu sikit. Tapi bukan maksud dia tu lemah iman, tapi masalah iman dia ada problem.
Sebab mental ni sebenarnya tak terjadi pada zaman dulu. Kita, zaman saya kecil-kecil dulu tak pernah dengar istilah kita stres. Bila lah ni budak dari hendak pun dah stres. Saya pun pening kepala. Kita dulu happy, enjoy. Mana ada problem, mana dia di sana ada tekanan kehidupan. Dan orang tidak faham bagaimana nak berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla. Kita akan lemah tapi dia punya penyakit mental ni masalah. Dia akan bercakap seorang-seorang dan penghujungnya dia bunuh diri. Jadi mesti ada masalah di sana. Kita tak bincang dia masuk neraka tak. Itu soal lain. Tapi maksud dia ini penyakit yang dia perlu merawat diri dia. Dia ada simptom-simptom dia. Tapi masalah dia pergi jumpa bomok, kan? Kalau dia jumpa doktor, dia ada ubat dia. Dia tak aim sebenarnya. Kita mental ni bukan, yalah, iman kita ni tak mental pun turun juga. Kan? Jadi dia bukan isu itulah. Tapi isu dia tak faham macam mana berinteraksi dengan masalah. Problem dia tak dapat nak settle. Kadang-kadang putus cinta aja. Tak besar mana. Tapi dia rasa perempuan tu adalah segala-galanya, dia mental. Tapi dia anggaplah perempuan tu macam kucing ya. Tak ada masalah. Banyak orang lelaki dia salah faham. Dia kena anggap orang perempuan ni lah sebelum kahwin macam kucing je. Bukan perempuan tu kucing. Dia kena buat macam kucing. Kucing ni bila dia mengorak seorang kucing betina, dia tak mau dia belah. Dia mengorak orang lain pula. Dia tak rasa stres. Jadi kata seorang penyair, jadilah seperti kucing. Kucing bukan setakat mengorak, dia gerogor tu. Dia pun tak tahu ya. Jadi kita kena belajar daripada alam hayawan. Itu saya katakan minda tajdid. Kalau kita jadi seperti orang yang fresh, takkan kerana perempuan, banyak kajian menunjukkan orang lelaki dia feel SPM sebab gagal bercinta. Masalah SPM tu lah bercinta, tak boleh tahu sendiri. Dia tak cinta form 4, cinta form 5. Budak perempuan cerdik, dia tak mau bercinta. Jadi dia berjaya. Orang lelaki ni yang dapat teruk-teruk ni. Sebab itu ilmu saya cadangkan kepada doktor, perlu pada tajdid. Ilmu mental ni perlu diajar daripada sekolah rendah lagi. Makna dia kita kena turun ke padang macam mana nak menghadapi masalah tekanan. Sebab sekarang tekanan banyak. Tekanan wang, tekanan ibu bapa, rumah tangga, macam-macam tekanan. Tekanan masyarakat. Media masa pun berpengaruh juga. Media masa ni alat paling merosakkan untuk mental. Apabila kita luahkan perasaan kita kepada media masa, orang hentam kita teruk. Jadi tekanan. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang tu seronok pula orang hentam dia. Sebab nak dapat view tinggi tu. Jadi saya pun pening sama sekarang ni kan. Sebab tu kita masalah tak boleh cerita ke orang. Cerita kepada siapa? Doktor, cerita kepada kawan yang sadiq yang boleh selesaikan masalah. Bukan semua kawan. Dan juga pemurabbi kita. Di sini kita melihat fiqh perubatan dia sangat luas. Bukan hanya kepada bentuk rawatan tapi pencegahan. Makna dia benda yang perlu berlaku dalam dunia fiqh perubatan dia melibatkan kemanusiaan. Ijtimai. Sebab itu penting dalam ilmu perubatan community medicine. Community medicine itu adalah dia ilmu seperti fatwa je. Dia nak mengenal pasti jenis penyakit-penyakit yang ada dalam masyarakat. So mereka yang menjurai, mereka yang dapat data. Kemudian kita ada ilmu patologi. Ilmu penyakit ni penting. Dia lebih kurang mengaji qiyas lah. Kita ada benda-benda yang problem dalam pemikiran. So ilmu patologi community medicine tu penting. Tapi kan budak medik tak minat community medicine tu. Tapi dia tak faham. Kalau dia faham dia belajar. Saya tengok student kat Merced, study hujung-hujung lah. Last. Tapi sebenarnya dia kena menguasai masyarakat. Sebab kehebatan doktor tu dalam mengenal apa punca. Sekarang kita tengok sekarang ni vaksin. Sebab kita tak kenal perangai orang Malaysia macam mana. Jadi pakar kesihatan beritahu, doktor pun tak faham ekonomi. Makna dia betapa pentingnya ilmu community medicine. Dan saya cukup tak berkenan PKP ni. Tapi nak buat macam mana taat pada kerajaan. Tapi kalau orang tanya saya tak boleh bohong. PKP ni adalah jalan yang paling terakhir. Sebab hari ni tengok di sini bazar terakhir lah. Dan dia akan trigger, bila PKP ni trigger kepada banyak masalah. Mental, ekonomi, apa semua tu. Okey, kalau kesihatan paling kurang mati tanam lah. Dan tapi yang masalah dia adalah hospital tak cukup. Itu juga kesilapan kerajaan. Sebab apa? Hospital tak siap banyak-banyak. Maknanya hospital ni kena lengkap. Kalau kita pergi sebagian hospital kerajaan dalam negeri, saya pergi sedih semua. Saya banyak buat kursus. Hospital tu tak nampak hospital. Tapi alhamdulillah bila jadi pandemik ni, barulah kerajaan peruntukkan 3 bilion pada hospital, pada Kementerian Kesihatan. Dulu dia potong 900 juta. Tahun 2016 tak salah. Sebab itu kerajaan daripada benda ni perlu mengambil berat lepas ni kena bertobat nasuhah. Belanjalah untuk Kementerian Kesihatan tu lebih daripada sukan lagi.
lebih daripada hiburan lagi. Sebab kita perlukan prasarana yang lengkap. Sekarang ni tengok semua tak cukup. Memanglah tak cukup, hospital besar mana? Kalau pergi Serdang tu, hospital besar, parking tak ada. Jadi kita tengok di sini, ini menunjukkan apa dia, perubatan perlukan satu penjagaan kesedaran daripada pihak kerajaan, pihak masyarakat dan doktor itu sendiri. Makna doktor sendiri dia berperanan, dia tak boleh fras. Ni doktor pun biar fras. Lalu pergi jadi jual takaful. Di samping dia jadi doktor, dia jadi ejen takaful. Jadi macam mana dia nak berfikir untuk apa nama dia, hospital? Saya rasa sehari dah jadi, bukan, ini adalah realiti. Doktor dah kurang minat kerjaya dia. Sebab tekanan yang Nampak tak? Tekanan dia tu. Lepas tu saya katakan bahtera tajdid. Dia baru bincang pasal perubatan, belum bincang tentang seni lagi. Hari ni pun Awi pun susah hati. Sebab banyak penyanyi YouTube. Dia tidak bertalaki. Dah abang bagi saya nak buka bidang ni, banyak pentingnya tajdid, terutama yang bidang perubatan. Sebab perubatan ni asas pada negara. Dia trigger kepada banyak benda. Dia menyumbang 30% untuk ekonomi. Maknanya kalau kesihatan dijaga dengan baik, masyarakat dia educate dengan perubatan, dia dapat membangunkan ekonomi begitu pesat. Sebuah syarikat yang tak buat medical check up, dia akan membazir duit banyak. Sebab dia punya patient apa, dia punya pekerja dia akan banyak sakit, so kena bayar sebagai panel lah. Patient apa dia punya staff banyak sakit, pergi klinik banyak. Tapi kalau dia buat medical check up setiap tahun, kan, panggil klinik Nur, ni klinik poliklinik, panggil Ustaz Dr. Husni Mai, panggil syarikat-syarikat, penting buat. Sebab kita tahu penyakit ni, staff kita ada penyakit jantung, so dapat rawatan daripada awal. Nampak tak? Tapi syarikat tak mau belanja benda tu. sebab tak nampak itu dah satu keutamaan. Keutamaan jarang sangatlah mana syarikat buat medical check up untuk staff dia sopi sendiri lah. Akhirnya staff tak pergi pun. Lepas tu kita duk bayar apa nama dia setiap bulan untuk staff tu pergi klinik dan sebagainya. So sebenarnya Kementerian Kesihatan dia adalah asas, tapi sekarang kita nampak barulah orang nampak kepentingan je. Tapi Kementerian Kesihatan pun terkejut juga, dia terpaksa mengawal negara. Tapi mereka tidak faham mengawal negara macam mana. Akhirnya jadi PKP. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fawaz atas perkongsian dan juga pengalaman yang dikongsikan. Saya amat tertarik tadi bila Ustaz Fawaz pun dia mengambil vaksin AstraZeneca besok di UKM. Jadi bila kita bercakap tentang vaksin, saya juga melihat di media sosial dan kita juga menghadapi dengan golongan anti vaksin ni. Jadi ada yang mengatakan pendapat bahawa okey, kita dah keluarkan fatwa mengambil vaksin ni adalah wajib tu. Tapi bila dah ambil vaksin ni berlakunya side effect yang mati, ada yang otak tak betul dan sebagainya. Jadi ada yang mengeluarkan sekiranya vaksin ni adalah wajib untuk diambil, kenapa ada berlakunya side effect seperti itu sedemikian? Bahkan kalau dalam maqasid syariah sekalipun kita kena menjaga 5 perkara yang nyawa dan sebagainya. Jadi dia ada kecelaruan di situ. Mungkin saya rasa Ustaz Fawaz boleh memberitahu tentang perkara ni. Tafadhal masykurah Ustaz. Saya rasa anti vaksin ni macam golongan Hizbut Tahrir. Dia tidak apa nama dia berdiri di atas realiti lah. Saya pun takut sebenarnya. Siapa pun takut. Sebab banyak sangat. Tetapi kita mesti berhadapan dengan realiti. Kalau mereka beri bagi alternatif selain daripada vaksin, boleh. Tapi tak ada alternatif. Kita pun tak mau hidup macam ni. Kita nak pergi Mekah pun, kerajaan Mekah mensyaratkan mesti ada CJ vaksin untuk buat umrah atau haji akan datang. So kita berhadapan dengan realiti. Mau atau tidak mau, vaksin adalah pilihan satu-satunya. Tak tahu ada pilihan yang lain. Untuk meringankan dan mengurangkan risiko, bukan sekadar jangkitan, sakit kalau kita, walaupun kita dah ambil vaksin mungkin kena juga, tapi dia hanya macam sesama lepas tu. Jadi maknanya kita berikhtiar dan kadar kematian sangat sedikit. Baru ni Vietnam, dalam banyak dunia tu Vietnam seorang mati. So dalam kaedah maqasid, salah satu kes yang mana berlaku bercanggah dengan maqasid syariah, dia tidaklah membatalkan kaedah tersebut. Kaedah tersebut vaksin bagus. Cuma ada 2-3 kes dia menyebabkan kematian. Tapi kebaikannya bukan kerana vaksin itu semata-mata, dia ada punca-punca yang lain. Jadi dia tidaklah membatalkan yang dikatakan kaedah kuliah yang menyatakan vaksin ini satu benda yang bagus untuk pencegahan. Sebenarnya kefahaman apa pun mesti ada risiko. Kita makan Panadol pun ada risiko. Kita tak makan pun ada risiko. Kita tak rawat pun ada risiko. Sebenarnya tak ambil vaksin pun ada risiko juga. So cuma kita kena beza high risk ke low risk.
Sangat low risk. Tapi dalam low risk pun boleh berlaku juga. Kalau kita buat cabut gigi pun ada risk juga. Ada orang mati cabut gigi. Takkan kita kata tak payah cabut gigi dah. Ada yang apa dia doktor lepas kan, seorang menantu kepada pimpinan negara meninggal dunia sebab abuse cabut gigi kan. Ya. Baru ni pun pak saudara anak buah saya sebelah isteri dia meninggal sebab cabut gigi. Sebab dia cabut gigi masa darah naik. So, tak, nampaklah. Adakah kita kata kita kena tutup semua kendi gigi? Sebab ada kes orang ni cabut gigi mati. Kapal terbang terempas. Kita tutup kapal terbang. Sebab kapal terbang terempas. Dah lah. Kapal terbang dulu sebelum PKP ni, MCO, sehari penerbangan ada 60,000 penerbangan. Tapi kemalangan tu setahun sekali je. Yang menyebabkan kerosakan itu sangat minor. So vaksin macam tu je lah. Yang ramai daripada PM dah suntik. Alhamdulillah sampai sekarang tak ada masalah. Saya harap saya pilih esok. InsyaAllah kalau saya pilih saya ambil gambar lah nak bagi galakkan kepada. Sebab ramai juga sahabat-sahabat kita tak berani ambil. Sebab banyak sangat viral. WhatsApp, FB. So kita kena bertekad. Kita tawakal ala Allah. Bukan kita pergi membunuh diri, kita nak merawat. Sebab ini bukan rawatan dalam bentuk ilaj. Maksud rawatan merawat penyakit. Tapi nak mencegah sekarang. So fasa mencegah ni lebih baik daripada kita merawat. Sebab kalau kita ada kena apa nama dia, saya tengok sekarang ni pun corona pun macam mengganas sikit. Dia dulu biasa-biasa, sekarang ni kalau kena stage 3 kan, maksud dia ada pernafasan ganggu dan sebagainya. So kita kena berikhtiar. Dan saya yakin insya-Allah takkanlah kerajaan nak bohong rakyat sebab dia berbelanja 3 bilion. Malah 3 bilion satu angka yang besar, kemudian benda tu tak valid pula, tak bagus pula. Sebab kita kena faham mana-mana ubat mesti ada risiko. Kan? Kita buat surgery pun ada risiko. Doktor betul kata khatir-khatir berjaya surgery ni, kata 90, 95. Jadi ini di antara konsep kehidupan fiqh yang mana dia berinteraksi dengan perubatan dalam bentuk zon. Bila kita yakin 90% selamat, insya-Allah. Dan kita tengok kawan kita yang apa dekat dengan kita buat, alhamdulillah okey. Cuma kita ingat dalam sahabat berita aja. Maksud dia ada orang mati, tapi dalam berita. Tapi orang yang terdekat dengan kita semuanya buat okey. Cik ipar saya dah buat dah. Dia freelancer, dia buat dah. Jadi saya harap insya-Allah kalau saya dah buat 2 kali nanti saya dah boleh melewat di seluruh Malaysia lah. Itu. Bila saya boleh melewat, kita boleh tolong kerajaan sebab kita pendaftaran kita masih lemah sekarang ni. Kalau di kampung-kampung, baru ni saya forum dengan kementerian klinik kesihatan di Bali. Orang kampung tak mau ambil sebab dia kata tak apalah, makcik redha macam ni lah. Jadi dia tak berdaftar. Bila tak berdaftar akan menjadi problem lah pada sistem. Kan kita nak pergi rumah orang cuncuk paksa macam tu. Mesti ada free consent. Dia dakwa disum ke mahkamah, Kementerian Kesihatan yang teruk. So ini problem kita sebab masyarakat dia tak mau berubah dengan cara yang betul. Jadi dia redha, biar tak cucuk tak apa. Tapi dia nak berjalan. Dia nak keluar. Bergantungan dia kepada Allah tinggi sana. Itu bukan bergantung tu, itu cara tak betul. Kalau dia bergantung kepada Allah Ta'ala dengan cara yang betul, dia akan ambil vaksin. Sebab dia makan nasi. Orang yang makan nasi, kita tak kata dia tak bergantung kepada Allah. Kalau dia faham cara vaksin, mesti dia tak ambil nasi. Dia tunggu Allah Ta'ala beri kenyang. Ya, setuju. Terima kasih Ustaz. Dan itu sedikit jawapan. Saya rasa Ustaz mungkin ada banyak lagi nak kongsikan pada kami semua. Ni satu lagi Ustaz. Mungkin ni soalan yang terakhir mungkin. Ada juga golongan ni lah yang dia mencelarukan masyarakat. Golongan-golongan ni. Dia mengatakan saya tak ambil vaksin, saya lagi prefer untuk ambil batu sauda ataupun madu kerana dia sunnah. Dan Ustaz boleh, dan bila kita katakan tak boleh macam tu, kita kena ikut dengan cara lain. Mereka mengatakan kita ni telah macam tu dan sebaliknya. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan satu
kata-kata ataupun pesanan berkaitan dengan hal ini. Sebab bila kata macam ni masyarakat je takutlah. Tak, sebenarnya kita salah faham terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan habatus sauda ubat kepada semua penyakit. Sedangkan habatus sauda itu adalah sebahagian penyakit saja yang dia boleh rawat. Sebab kullu di situ bukan kullu semua, litaukid saja. Makna dia Nabi menyebut dawaun li kulli itu bukan semua. Kita terjemah kepada Melayu semua, jadi semua produk digunakan habatus sauda itu semua. Sedangkan di kulli itu adalah sebahagian, tapi dia macam sebahagian tu bila makan habatus sauda betul-betul sembuh. Dia nak sebut macam tu je. Itu maksud yang dihuraikan oleh Rasulullah, para ulama kita. Sebab cara wakilnya habatus sauda tak mampu dah sembuhkan semua penyakit. Itu wakilnya dia. So wakil dia panggil di sini takhsis ataupun disebut sebagai apa nama dia, itlaqul kulli wa iradatil ba'di dalam balaghah. Sebut semua tapi nak sebahagian saja. Macam kita sebut saya minum sungai. Bukan minum sungai, sebahagian kecil. So hadis tu dalam bentuk kitaran sedemikian. Tapi orang salah faham, dia terjemah secara literal, akhirnya dia claim semua penyakit dapat dirawat oleh habatus sauda. So ini masalah kita dalam misleading, kekeliruan membaca sunnah-sunnah Rasulullah secara yang tepat. Jadi masyarakat tidak boleh begitu sebab sunnah menggalakkan ilmu eksperimen seperti ilmu perubatan. So ilmu perubatan sebahagian daripada maqasid sunnah, iaitu sunnah nak setiap perubatan ini dibuktikan dengan eksperimen. Kalau testimoni adalah dalil yang paling dhaif. Sebagian orang mengutuk testimoni, 2-3 orang sihat, dia akan wawarkan. Kalau tengok suplemen banyak macam itulah. Jadi dia minum semua okey. Tapi akhirnya trigger kepada buah pinggang, trigger kepada yang ni dan seumpama dengan dia. So ada iskaliah yang banyak. Sebenarnya sunnah tidak salah, yang salah secara kefahaman. Misalnya macam makan buah kurma. Memang sunnah makan buah kurma, tapi cukup dalam 3 saja. Kalau pergi hentam 10, Nabi pernah makan 7, tapi bukan hari-hari. Itu bahasa sunnah nak pergi sembahyang raya dan sebagainya. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Hajar dalam Tuhfatul Muhtar disebut apa? Macam tamar dan seumpama dengan dia, qalilun yanfa', kathiruhu yadur. Sikit bagus, tapi kalau banyak mudaratkan. So semua jenis makanan sunnah, sikit bagus. Orang pergi hentam, ada orang cadang bahasa saya, minyak zaitun ni kalau minum sebotol bagus. Betul Ustaz. Sebab dia bayangkan nanti dapat membuang saluran darah yang tersumbat dan sebagainya. Sebotol kan. Tapi itulah nampak macam mana. Ini cerita hikayat dah. Sebab itu saya katakan di sini bahawa perlu kepada tajdid pemikiran supaya masyarakat tahu sebenarnya macam mana kita nak dia kena tahu macam mana kita nak selesaikan masalah corona. Sekarang ni kita tak tahu. Masih masih dalam kabur. Masih kata yang kita guna yang ni, guna yang tu, tak. Sebenarnya perlu diselesaikan dengan cara yang betul. Tapi jangan kita selesai cara dalam bentuk sekarang ni. Ekonomi tutup, yang ni tutup sampai akhirnya sebenarnya itu akan merosakkan negara pun. Dia mesti seimbang. Makna dia kita harap pihak pimpinan fikir lebih mendalam. Baca data betul-betul kawasan mana yang perlu PKP. Jangan tutup semua macam sekarang ni. Setuju. Saya, ini adalah ijtihad saya lah. Kalau betul-betul, kalau salah-salah lah. Tapi itu hakikat. Jangan tengok India negara yang tak jaga kebersihan. Mereka memang, India ni macam-macam penyakit ada sebelum ni, macam penyakit. Jadi kita kena faham tabiat. Maksudnya betul-betul, kementerian betul-betul. Sebab Islam ni tak maulah sampai, kalau kita jaga kesihatan sampai ekonomi tutup. Kalau tutup di klinik ni, bukan tutup, tu kena tutup. Habis kena tutup. Kerajaan tak bagi apa-apa suntikan. Sikit je lah dapat, tapi setakat RM500 tak cukup. RM500 tu banyak bil handphone je. Ada anak 5, mengaji kan guna online, banyak-banyak, tak makan. Dan kita bukan zaman pertanian. Keluarga macam kita tak ada tanah untuk kita makan. Kalau pertanian, boleh buat macam tu. Kita tak ada kerja, kita pilih cucuk tanam. Kan tanamlah tebikai, tanamlah buah timun boleh makan. Sekarang kita nak tanam apa? So bagi saya kerajaan kena fikir lebih halus, lebih teliti. Jangan kita menjaga hanya kesihatan jangkitan tersebut sampai kita tak tengok industri yang lain. Mesti seimbang. Sekarang ni saya nampak tak berlaku sebegitu. Tapi ini pandangan saya, bukan satu kritikan, tapi saya rasa masih ada masa. Kalau sekarang ni PKP akan dilaksanakan sampai 6 Jun. Ulama tu. Saya takut mental. Takat ni okey lagi lah. Saya rasa kalau macam ni saya fatwa, saya haruskan hisap rokok lah.
supaya hilangkan mental. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Fawaz atas perkongsian berkaitan dengan Habatus Sauda dan juga dan sebagainya. Oh, ada lagi satu soalan. Okey. Soalan Ustaz. Ustaz, kalau kita was-was dengan vaksin, boleh tak ambil vaksin? Boleh tak ambil vaksin? Tak ambil lah, tak ambil. Was-was tu tak terpakai sebab was-was kita bila bertemu dengan kenyataan rasmi Kementerian Kesihatan yang dia menyatakan ia adalah tidak berbahaya, was-was kita tidak terbatas. Tidak terpakai. Ya. Rasanya ini saja soalannya, tak ada lagi Okey. Oh, ada lagi, silakan. Saya apa-apa pun bila keputusan kerajaan kita patuhlah. Bila dia tak ada apa isu langgar tu tapi kena bayar denda tu jelah. Kalau dia sanggup bayar denda, okey. Bacalah surah apa pun. Tapi polis kena denda lah. 10,000 siapa nak bayar? Dari segi fatwa, kalau etika fatwa lah, kalau orang yang lintas tu guna pendapat dia kena bayar. Ustaz tu kena bayar. Sebab dia trigger kepada orang keluar. Sebab orang lintas sebab dengar fatwa dia. Jadi siapa yang nak kena ganti rugi? Ustaz tu lah. Sebab tu saya berhati-hati yang cakap, saya tak suruh keluar sampai sana PKP patut, tapi saya suruh cepatkan hentikan. Itu kita punya metodologi. Kalau kerajaan tak henti, macam mana kita tak keluar? Tapi kita mesti bersuara. Tapi tak tahu Ustaz tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk, dia tak boleh buat macam tu, bahaya. Kalau pengikut dah 10,000, kalau 10,000 orang lintas. Jadi macam mana? Kalau orang tu pula pembawa apa COVID? Sebab orang tak patuh kalau dia kan orang dia kena kuarantin pun dia keluar juga. Jadi kalau tak ada simptom boleh tahan, tapi yang ada simptom ni demam apa batuk keluar juga. So itu dia antara benda yang kita sedih lah. Tapi sebab tu kita katakan kita minta kerajaan fikir lebih mendalam sebab sekarang ni dia panggil masyarakat tak ada tipu penyakit tak boleh buat apa dah. Dia panggil penyakit marah. Mana dia sebab dia kata tengok orang atas keluar tak apa, sebab orang politik boleh rentas dalam SOP. Okey. Jadi sebab tu kita katakan perlu di sana rasional dalam berfikir, pendataan tu bagi lebih apa nama dia kuat. Kita tak mau pembazaran waktu dengan PKP ni. Saya rasa membuang masa, minda pemikiran, terbantuk semua benda. So perlu kepada satu keseimbangan lah. Kita faham hospital tak cukup, doktor penat, tapi ini semua tanggungjawab. Semua orang mesti bertanggungjawab. Dan masyarakat pun kena bertanggungjawab. Janganlah pergi bazar, berebut-rebut dekat. Maksud dia, sabarlah jangan berebut. Maksud itu masalah etika juga. Tapi janganlah lintah. Kalau kerajaan tak bagi, janganlah langgar. Tu siapa nak bayar. Cuma saya tak mau bincang isu dosa pahala. Sebab benda ni nak kata dosa pun kita tak tahu, nak kata pahala pun kita tak tahu. Jadi kita fikir sikit undang-undang. Langgar 10,000. Sebab ada benda yang kita langgar tak berdosa. Melainkan memudaratkan orang. Misalnya lampu isyarat. Langgar tak berdosa. Cuma kalau kita langgar ter-accident berdosa. Sebab dia mula memudaratkan. So sebab hadis yang Nabi larang itu pun berkaitan dengan polisi kerajaan sebenarnya. Dia bukan mutlak, maksud dia bila penyakit taun masuk tak boleh masuk langsung. Dan itu polisi kerajaan. Sebab hadis itu bukan berkaitan dengan wahyu. Berkaitan dengan realiti. Makna dia kalau kita dapati kita ada kawalan, katalah penyakit taun dapat dikawal, so kita boleh masuk. Sebab orang salah faham hadis itu difahami dalam bentuk mutlak. Ya, sebab hadis itu adalah polisi kerajaan. Nabi buat satu polisi untuk mencegah. So kita sekarang dengan perkembangan moden yang ada, patut kita kaji lagi pencegahan tu sejauh mana. Yang Nabi kata jangan masuk tu daerah ke negeri. Kita sekarang ni daerah tu tak boleh pilih. So sejauh mana hadis itu difahami. Okey.
Masya-Allah. Oh. Apa bagi saya sangat-sangat mendalam jawapan yang diberikan oleh Ustaz. Dia rasanya dah tak ada lagi soalan daripada penonton di Facebook, tak ada? Tunggu saya ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan insya-Allah. Kita doakan semoga tak ada apa-apa yang berlaku pada Ustaz Fawaz besok. Terima kasih KP dan kalau kena KP baru. Baik, insyaAllah masa pun sudah mencemburui kita. Jadi saya rasa sampai di sini saja kita punya webinar kita bersama Ustaz Fawaz dan tajuk Fik Perubatan Semasa. Terima kasih Ustaz atas segala perkongsian, agar segala perkongsian yang diberikan oleh Ustaz tu dapat difahami dan dapat diamalkan dan dapat diberikan satu loncatan paradigma kepada kita semua untuk melakukan perubahan. Dan ingat, pada situasi PKP ini, jaga SOP dan jaga diri dan jaga semua. Okay, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Hai, nama saya Yana. Saya daripada Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Jom bawa buku kehamilan di Poliklinik Anur Reka Sentral Kajang. Tahukah anda Poliklinik Anur ada menyediakan perkhidmatan ONG oleh doktor wanita kami. Di Poliklinik Anur, kami ada menyediakan perkhidmatan 1. Vaksin HPV untuk wanita. 2. Kita ada culture and sensitivity dan pap smear. 3. Kita ada family planning. 4. Kita ada rawatan kesuburan. Terakhir, kita ada scan antenatal dan gynecology. Semua harga perkhidmatan yang saya sebut tadi sangat berpatutan. Untuk berjumpa dengan doktor wanita kami, anda perlu hadir pada hari Isnin, Rabu dan Sabtu bermula jam 5 petang hingga 11 malam. Tapi waktu PKP kita cuma buka sampai 10 malam saja. Jangan lupa datang awal. Jangan lepaskan peluang ini. Sila hubungi kami di Bye.